أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bertemu lagi kita di petang yang berbahagia ini. Semoga penambahan takwa berlaku ketika kita berpuasa ini. Moga Allah Ta'ala beri keampunan, beri kemudahan, beri kelapangan kepada kita semua. Petang ini saya ingin berkongsi seorang sahabat yang cerita seorang sahabat yang diguna oleh Sayyidina Umar sebagai gubernurnya, sebagai menteri besarnya di Homs di Syria. Satu daerah, satu negeri di Syria nama dia Hom. Jadi Sayyidina Umar lantik seorang sahabat ini namanya Sa'id bin Amir al-Jumahi. Bagaimana Sayyidina Umar memilih rijal yang akan melaksanakan tugas-tugas beliau. Jadi ketika Sayyidina Umar berkhutbah setelah pelantikan Sayyidina Umar tanya, siapa di kalangan kamu para sahabat yang akan membetulkan aku Umar jika aku melakukan kesalahan? Bangun seorang sahabat, angkat pedang. Pedang ini yang akan membetulmu ya Umar. Pedang ini yang akan membetulmu ya Umar. Pemuda itu adalah Sa'id bin Amir al-Jumahi yang berani menegur Umar seperti itu. Lalu Umar kata, alhamdulillah masih ada di kalangan kita yang sudi menegur Umar. Rahimallahum ra'an ahda ilayya uyuba nafsi. Semoga dirahmati Allah orang yang menegur, yang menyebut tentang keaiban diriku. Sayyidina Umar sebut. Setelah turun mimbar, Sayyidina Umar mencari siapa yang akan membantunya di dalam kerja-kerjanya. Lalu dia panggil Sa'id. Sa'id ke sini. Sa'id yang angkat pedang tadi. Sa'id pun datang. Apa kamu nak? Aku nak lantik kamu jadi gubernur di sana. A'udzubillah, dia kata. A'udzubillah, aku tak mau. Dia mengelak nak lari. Sa'id Umar kata, Sa'id, kamu kena bantu aku. Kalau kamu tak bantu aku, siapa lagi yang akan bantu aku? Orang seperti kamu aku perlukan. Lalu dipaksa Sa'id, akhirnya Pak Sa'id menerima. Dan Sayyidina Umar sebenarnya sebelum itu sudah menyelidiki latar belakang Sa'id bin Amir ini dengan beberapa ujian sebelum dia melantik Amir ini. Lalu ketika dilantik, Sa'id bin Amir ini dihantar ke Homs. Setelah beberapa ketika, Sayyidina Umar hantar orangnya untuk mengutip, mencari siapa yang layak untuk mendapat zakat. Amil Sayyidina Umar daripada Madinah ini pergi ke Hom, cari senarai nama siapa yang fakir. Tengok termasuk di dalam senarai itu Sa'id bin Amir al-Jumahi. Ini menteri besar aku ni. Nama ni. Kenapa masuk dalam list ni? Lalu Sayyidina Umar hantar lagi orang, tanya selidik. Aku bagi dekat dia itu 1,000 dinar. Mana pergi duit tu? Lalu siasat-siasat melalui isteri dia. Isteri dia kata dia sedekah semua. Dia sedekah semua. Jadi Umar kata, ini orang yang yang aku carilah. Makna dia orang yang bukan orang yang bermasalah lah. Ini orang yang bagus ni, yang perlu aku pegang dia. Lalu dihantar lagi 1,000 dinar kepada Sa'id. Sampai saja kepada Sa'id, Sa'id terkejut. Pula ini yang menjadi masalah kepada aku ni. Aku dah bersahabat dengan
Rasulullah adalah sebaik-baik sahabat. Aku dah bersahabat dengan Abu Bakar dah sebaik-baik sahabat. Tapi bila aku bersahabat dengan Umar, dia meletak aku di tempat fitnah, dia adalah seburuk-buruk sahabat. Dia letak aku sebagai gubernur di sini, menyebabkan tanggungjawab di atas kepala aku bukan untuk diri aku sahaja. Aku terpaksa menjawab di hadapan Allah tentang rakyat-rakyat ni. Ni hantar pula duit dekat aku. Fitnah aku dengan harta ni. Ini yang tak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan Abu Bakar kepada aku. Lalu dia agihkan wangnya habis. Jadi Sayyidina Umar hantar lagi 2-3 bulan lepas tu, cari senarai nama fakir miskin untuk diberi zakat, diberi wang bantuan. Nama Sa'id bin Amir ni terbit lagi. Sa'id bin Amir ini terbit lagi. Sehinggalah Sayyidina Umar buat lawatan daripada satu negeri ke satu negeri untuk melihat apa dakwaan masyarakat terhadap menteri besar lantikan Umar. Ketika sampai di Homs, beliau tanya rakyat, minta aduan rakyat. Rakyat kata, Sa'id bin Amir ini kami adu dia ada 4 benda. 4 benda. Pertama, dia keluar lambat. Di sebelah pagi, dia keluar lambat ke pejabat. Setiap hari. Kedua, dia malam tak nak keluar. Ajak ngopi ke apa, keluar pergi ceramah ke, dia tak mau. Dia malam, dia dah set, dia tak akan keluar malam. Yang ketiga, ada satu hari dia tak keluar. Kalau keluar pun dia keluar lambat. Kat petang sikit baru dia keluar. Satu hari dalam sebulan dia akan keluar lambat. Dan yang ketiga, dia ni sering pitam. Ada beberapa kali dia akan pitam. Jadi 4 benda ni yang kami rasa dia tak layak jadi menteri besar. Okey. Umar kata, himpunkan semua masyarakat, esok kita panggil Sa'id bin Amir ini untuk duduk di hadapan kamu. Lalu bila duduk di hadapan esoknya di hadapan masyarakat semua, Umar pun tanya, "Wahai Sa'id, kamu diadu oleh rakyat kamu. Ada 4 perkara yang menjadi masalah. Pertama, tadilah keluar lambat. Yang kedua, malam tak pernah keluar. Yang ketiga, satu hari dalam sebulan akan keluar lewat sebelah petang, dan yang terakhir dia suka pitam. Lalu apa jawapan kamu Sa'id bin Amir di hadapan masyarakatmu yang mengadu kepadaku tentang masalah kamu ini?" Lalu Sa'id kata, 4 jawapan ni sebenarnya aku tak nak siapa pun tahu dan mereka tak perlu tahu. Aku dah sediakan jawapan ini untuk aku jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, aku dari dulu lagi sebelum kamu lantik aku berkhidmat untuk keluarga aku. Sebelum aku keluar mencari rezeki, aku akan buat roti, tepung. Daripada tepung aku uli, aku buat roti. Ini khidmatku kepada ahli keluarga aku. Dan tugas ini sejak aku kahwin sampai sekarang, ini tugas aku. Isteri aku basuh baju, apa benda, banyak benda lagi dia buat. Jadi tugas aku tak pernah aku serah kepada isteri aku, ataupun kami tidak ada khadam yang membantu kami. Jadi khidmat aku kepada keluarga aku ini di waktu pagi ini. Habis selesai aku buat roti, keluarga aku makan, aku pun keluar. Satu. Ni sebenarnya aku tak nak beritahu kepada orang ramai, hanya untuk aku boleh jawab di hadapan Allah nanti. Yang kedua, aku tak keluar malam. Ini pun satu. Aku dah siap jawapan aku di hadapan Allah. Umar, sebelum kamu lantik aku sepenuhnya satu hari, siang dan malam, aku tawajuh meletakkan diri aku dekat dengan Allah, beribadat sepenuhnya. Tetapi bila kamu lantik aku terpaksa siang hari aku beri kepada orang ramai, malam aku minta tolong, jangan ganggu aku, biar aku dengan Allah pula.
Habis dah hari aku dah beri sebahagian kepada rakyat. Malam aku dengan Allah. Kedua. Ketiga, satu hari aku tak keluar dalam sebulan. Aku nak minta maaf lah. Aku ada baju satu ni saja. Jadi aku basuh, tunggu kering. Lepas tengah hari sikit baru kering, baru aku boleh pakai dan keluar. Sebulan basuh sekali. Tak macam kita lah. Kita ni banyak sangat baju, Masya Allah. Yang ketiga, yang keempat, terakhir, aku suka pitam. Ini cerita aku punya latar belakang panjang. Kenapa aku masuk Islam? Aku melihat Khubayb bin Adi, Zaid ibn Dusunnah, mereka ini ditangkap oleh Quraisy dan dibunuh di atas salib. Aku menyaksikan peristiwa ini. Khubayb berdoa dan aku terkena doa ini ketika aku bersama dengan Quraisy. Dan aku masuk Islam pun kerana Khubayb. Kata dia, Khubayb doa, Allahumma ahsihim adada, waqtulhum badada, wala tubqi minhum ahada. Jangan lepas seorang pun yang ada di depan ni, ya Allah. Azabkan mereka. Bila Khubayb, sahabat Rasulullah dengan Zaid ibn Dusunnah, sahabat Rasulullah yang diutus, diminta oleh satu kabilah secara ghadran, khianat, minta kepada Rasulullah, hantar sahabat kamu untuk ajar kami Al-Quran. Atau sebaliknya, ketika sahabat ini nak pergi ke kabilah itu untuk mengajar Al-Quran, ditangkap oleh Quraisy di tengah jalan, lalu dibunuh dan disalib Khubayb bin Adi ini. Jadi Sa'id bin Amir ini melihat akhlak Khubayb, melihat kentalnya iman yang ada pada Khubayb. Khubayb ada baca syair yang, aku tak peduli kalau aku mati musliman, aku tak peduli di mana saja aku dibunuh, di mana pun aku tidak peduli. Khubayb seorang sahabat yang mensyariatkan solat sebelum mati. Kisah Khubayb ni, dia sebelum meninggal tu, sebelum dibunuh tu, dia dikurung di satu bilik di dalam rumah seorang pembesar Quraisy. Lalu pagi itu dia minta pisau cukur untuk bercukur sebelum dia nak dihukum mati. Lalu dia sedang duk bercukur tu, tiba-tiba bayi anak tuan rumah tu, cucu kepada pembesar tu, merangkak ke bilik Khubayb. Dan Khubayb pegang budak tu. Menjerit perempuan, mak budak ni, yang melihat Khubayb pegang ada pisau di tangan dia, dan dia tawanan yang tahu dia akan dihukum bunuh. Dia kata kat wanita tu, jangan menangis. Rasulullah tak ajar kami seperti ini. Kami tak akan buat kepada bayi yang tidak berdosa ni. Diserahkan balik bayi tersebut. Lalu Khubayb bin Adi ini, doanya, kata Sa'id bin Amir, aku terkena doa Khubayb bin Adi. Tiap kali aku teringat, pasti aku akan pitam. Ini masalah aku yang empat ni. Kalau aku layak buang, silakanlah Omar, kerana empat perkara ni. Omar dalam satu kenyataan dia, aku tak akan buang kamu sehingga selagi kamu hidup. Kerana Omar kata, inilah pimpinan yang aku nak, yang berakhlak seperti ini, yang jaga hubungan dengan Allah, yang takwanya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tamak harta. Jadi sama-sama kita boleh meneliti kisah Sa'id bin Amir Al-Jumahi di dalam banyak kitab, termasuk Siyar A'lamin Nubala, Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Banyak sangat, hatta ketik dalam Google pun boleh keluar nama-nama tokoh hebat ini. Semoga bermanfaat untuk kita sama-sama mengambil kekuatan yang ada kepada ketakwaan para sahabat ini, untuk kita semat sedikit ke dalam jiwa kita, agar kita juga boleh dapat sedikit daripada keimanan mereka. Ya Allah, ya Allah, bantulah kami untuk terus menjadi hamba-Mu. A'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sehingga bertemu lagi di lain pertemuan.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.